Kemudian kita berpindah kepada kitab Bulughul Maram. Kita masuk bab yang baru, Kitabus Shiyam, bab berkaitan dengan puasa. Bisanadil muttasili ila al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala wa bihi qala Kitabus Shiyam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam la taqaddamu Ramadhana bi shaumi yawmin wa la yawmain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu mendahului bulan Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi seorang yang mempunyai kebiasaan puasa dan bertepatan dengan hari itu, maka ia boleh melakukannya. Hadis muttafaqun alaih, iaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama-tamanya kita tahu puasa merupakan salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam yang disebut di dalam hadis yang masyhur, di antaranya diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan puasa makna menahan diri, dari segi lughahnya menahan diri, al-imsak. Kalau dalam ayat Quran disebut bahawa inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya, aku bernazar untuk berpuasa. Maryam menyatakan, aku bernazar untuk berpuasa kerana Allah dan aku tak nak bercakap seorang pun dengan seseorang pun. Jadi puasa di sini menahan daripada bercakap, tetapi itu makna dari segi bahasa. Bila sampai kepada, bila dalam syariat kita, makna puasa iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Ada segi ayat Quran kita semua tahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa tak ingat ayat ni, confirm dia tak pergi tarawih dengar tazkirah. Tak dengar tazkirah, ataupun waktu tazkirah dia lari. Tak ingat ayat ni. Jadi berkaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi, dari segi lughah saya nak tu sedikit. La taqaddamu. Taqaddamu ni fi'il apa? Madhi ke mudhari' amal? Mudhari'. Bunyi mudhari' tu. Madhi dia apa? Qadama. Qadama. Qadima yaqdumu. Yaqdumu jadi la taqdumu. Apa madhi dia? Saya boleh jawab, bagi hadiah lah kali ni. Dia termasuk daripada fi'il mazid. Ada tambahan. Kalau qaddama yuqaddimu, la tuqaddimu, macam ayat Quran, la tuqaddimu baina yadayillah, tu fi'il madhi dia qaddama. Ni la taqaddamu. Boleh jawab? Oh Yaman jawab. Demi cik jawab lalu tanya soalan lah. Okey, taqaddamu dia fi'il mudhari'. Dia asal tataqaddamu. Asal dia tataqaddamu, fi'il madhi dia taqaddama. Taqaddama yataqaddamu. Jadi tataqaddamu. Bila jamak tataqaddamuna. Dia asal dia tataqaddamuna. Bila menunjukkan bahawa ramai. Tataqaddamuna. Mana lepas nun dia? Nun dia dihazafkan kerana ada la nahi. Dia jadi jazam, majzum dengan hazaf nun, sebab dia salah satu daripada isim 5. La taqaddamu, la tataqaddamu. Dah mana hak sebiji lagi. Bahasa Arab
kerap kali dia menghazafkan salah satu daripada dua ta takhfifan. La tataqaddamu, la taqaddamu. Dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu. Tanazzalu daripada kalimah tatanazzalu. Madhi dia tanazzala, yatanazzalu. Sepatutnya tatanazzalu asal kalimah, tetapi dibuang salah satu ta untuk meringankan sebutan. Tatanazzalu. Itu juga la tataqaddamu jadi la taqaddamu. Ni tak jadi masalah dalam lugah. Cuma saya nak bagi tahu asal usul kalimah saja. Boleh dihazafkan la taqaddamu. Jadi hadis ini menceritakan satu hukum, menceritakan hukum berkaitan dengan puasa sebelum daripada Ramadan. Jangan kita mendahului puasa Ramadan sehari sebelum dia ataupun 2 hari sebelum dia, kecuali orang yang memang dah menjadi adat bagi dia berpuasa. Contoh, dia puasa Isnin Khamis. Kebetulan hari Isnin adalah hari sebelum daripada Ramadan, tak apa, puasa terus. Puasa hari Isnin tu. Ataupun dia biasa puasa setiap akhir bulan. Dia sebagaimana yang kita tahu, di antara puasa sunat Ayyamul Bid dan Ayyam As-Sud, hari putih, iaitu hari bulan tengah mengambang dan hari bulan malak, ujung bulan. Setiap ujung bulan disunatkan puasa. Dia memang itulah adat dia, kebiasaan dia. Tiba-tiba akhir bulan Syaban dia puasa juga. Yang macam ni tak timbul masalah. Tak timbul masalah. Yang dilarang oleh Nabi, la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumain. Kalaulah tak ada apa-apa adat bagi seseorang tersebut. Kalau dah jadi adat, tidak jadi masalah. Kemudian hadis ini ada kaitan dengan hadis yang selepas daripada dia untuk kita nak mudah faham lagi. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu al-khamsatu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa barang siapa yang melakukan puasa di hari yang meragukan, sesungguhnya dia telah menderhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mendengarkan hadis ini secara muallaq, namun khamsah memausulkannya dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Siapa dia khamsah? Tirmizi, Nasa'i, Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud. Tu pun tak ikut susunan dah tu. Khamsah, Abu Daud, Tirmizi ataupun Tirmizi Abu Daud, sebab dua tu ada khilaf dengan ulama hak mana hak dulu. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tu khamsah. Perbahasan dari segi sanad hadis ini dinyatakan disebut oleh Imam Bukhari dalam bentuk ta'liq. Apa makna ta'liq? Saya ulang sekali lagi. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ada hadis dalam bentuk ta'liq, ada hadis dalam bentuk ada hadis yang dinamakan mu'allaq dalam Sahih Bukhari, dan ada hadis yang muttasil. Apa makna hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari? Hadis yang Imam Bukhari sebut tanpa menyebut sanad. Tiba-tiba dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia kata qala Ibnu Umar, ruwiya an Abi Hurairah. Sedangkan antara Bukhari dengan Ibnu Umar memang tak sempat. Antara Bukhari dan Abu Hurairah memang tak sempat. Apatah lagi Bukhari dengan Nabi memang tak sempat. Macam mana dia kata qala Rasulullah? Ini dinamakan hadis mu'allaq. Dia tanpa menyebut sanad, siapa guru dia, siapa guru kepada guru dia sehingga sampai kepada Rasulullah. Adapun yang kedua, hadis yang dinamakan hadis muttasil, yang memang dia sebut haddatsani fulan an fulan an fulan qala haddatsana fulan. Dia sebut silsilah dia daripada
guru dia yang pertama sehingga sampai kepada sahabat yang meriwayatkan daripada Rasulullah, ini dinamakan hadis yang muttasil. Yang dikatakan sahih 100% bahagian yang ada sanad ni. Yang dikatakan hadis sahih Bukhari yang ada sanad. Yang muallaq tu kita tak boleh nak kata hadis ni hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih dia. Bahkan kita katakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun disebutkan oleh Imam Bukhari dalam muallaq dia. Dalam muallaq, hadis yang muallaq yang disebut tanpa sanad. Jadi perbahasan muallaq Imam Bukhari saya sebut dah. Kalau tak silap 2-3 kali dah saya sebut, saya ulang sekali lagi. Perbahasan tentang hadis muallaq Imam Bukhari ini, kalaulah Imam Bukhari menyebut dengan lafaz yang menunjukkan pasti, maka hukumnya memang hukumnya sahih. Macam mana pasti? Bila Imam Bukhari menyatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, ataupun qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ataupun berkata siapa sekalipun, maka kenyataan tersebut memang sahih. Ini yang dikaji oleh para ulama. Tetapi apabila Imam Bukhari menyatakan dengan sirah tamrid, apa makna sirah tamrid? Kalimah yang menunjukkan tidak confirm. Ruya an Rasulillah, diriwayatkan daripada Rasulullah. Tadi Rasulullah bersabda, lain. Ini diriwayatkan. Wa yuzkaru an Abi Hurairah, disebut daripada Abu Hurairah. Diriwayatkan, disebut, telah sampai kepada kami daripada si fulan. Itu kalimah-kalimah yang menunjukkan seolah-olah Al-Bukhari tidak membuat satu keputusan terhadap kenyataan tersebut. Dalam isu menggunakan sirah yang seumpama ni, menggunakan lafaz yang seumpama ni, para ulama menyatakan perlu kepada kajian. Tidak semua dhaif dan tidak semua sahih. Walaupun bagaimanapun ada yang menghukum apa yang disebut dalam Sahih Bukhari tersebut termasuk muallaq semua sahih belaka. Tetapi pendapat yang kuat, yang muktamad, mengatakan bahawa yang disebut dalam muallaqat Imam Bukhari dalam bentuk tidak jazam, tidak dengan sirah tamrid tadi, diriwayatkan, dikatakan, yang tu ada juga yang dhaif. Jadi ini hadis ni termasuk dalam muallaqat Imam Bukhari. Sebab itulah bila takhrij wa zakarahul Bukhari ta'liqan, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bentuk ta'liq. Maknanya Imam Bukhari tidak menyatakan sanad dia, siapa guru dia sehingga sampai kepada sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tetapi yang menyebut hadis ini secara mempunyai sanad, dengan sanad-sanad dia iaitu 5 tokoh yang lain: Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dalam kelima-lima kitab ni kita akan dapati memang ada guru dia, daripada guru dia sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu makna ta'liq. Jadi ta'liq Imam Bukhari dalam hadis ini, apa kenyataan Imam Bukhari? Imam Bukhari menyatakan wa qala Silah an Ammar, berkata Silah daripada Ammar. Sedangkan Silah ni bukan tok guru dia. Berkata Silah, qala. Imam Bukhari tak kata dan diriwayatkan daripada Silah. Berkata, mana dia confirm. Bila sebut berkata, dinamakan sirah jazam. Dia putus. Ni memang kata kenyataan dia sungguh. Berarti adalah sanad daripada Imam Bukhari sehingga Silah yang meriwayatkan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Jadi ini di antara hadis yang sahih, walaupun Imam Bukhari meriwayatnya secara muallaq. Dah kenapa Imam Bukhari tak sebut terus tak sanad kalau dah sahih? Tu panjang pula cerita. Jadi pada waktu satu kuliah tak ada baca hak lain pula kan. Okey. Hadis ini, sesiapa yang berpuasa pada hari yang hari Syak, maka dia menderhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mafhum daripada hadis ni.
apakah hari yang dikatakan hari Syak? Hari Syak iaitu hari 30 Syaban. 30 Syaban jadi Syak bilakah dikatakan 30 Syaban Syak? 30 Syaban dikatakan hari Syak bila tidak kelihatan anak bulan dan ragu-ragu masuk ke tak Ramadan. Ada keraguan yang kuat, sama ada dia masih bulan Syaban ataupun telah masuk Ramadan. Jadi hari tersebut dinamakan hari Syak. Berkaitan dengan hari Syak ini, para ulama ada membahaskan tentang hukum hukum tentang berpuasa pada hari Syak. Walaupun hadis ni secara zahirnya melarang. Apakah larangan tersebut larangan yang haram ataupun larangan yang makruh ataupun apa maksud yang sebenar daripada hadis ini? Mengikut mazhab Hanafi dan Maliki, mereka mentafsirkan bahawa larangan di sini kerana apa? Kerana kita tidak dibenarkan menambah-nambah bulan Ramadan. Maknanya tak tahu lagi, kita dah buat awal dah. Kita berpuasa pada hari tersebut dengan kita menyangka ataupun menganggap hari tersebut hari salah satu daripada Ramadan. Benda tu tak tahu lagi. Jadi kita puasa awal. Ini di antara ihtiyat yang dilarang di dalam Islam. Benda tak ada lagi, kita nak buat dah. Ni pendapat Hanafi, mazhab Hanafi dan pendapat Maliki. Mazhab Syafi'i pula mereka mengatakan bahawa Hanafi dengan Maliki tadi dia sebut dia tidak membenarkan puasa pada hari Syak tersebut kerana menyangka hari tersebut hari bulan Ramadan. Tetapi kalaulah semata-mata puasa sunat, tak apalah. Nak puasa sunat je lah. Ramadan ke tak? Tak. Tak lagi. Tapi puasa sunat biasa. Itu tidak jadi larangan. Tidak termasuk dalam larangan ini. Itu mengikut pendapat Hanafi dan Maliki. Jadi mazhab Syafi'i mereka mengatakan memang dilarang juga. Samalah dengan mazhab Hanafi tadi. Tetapi sebab apa? Dilarang kalaulah puasa tersebut tanpa ada sebab. Kalau ada sebab, maka dia dibenarkan. Ada sebab macam mana? Dah jadi kebiasaan dia. Macam disebut di akhir hadis tadi. Hadis Abu Hurairah tadi disebut, illa rajulun kana yasumu sauman. Seorang dah jadi adat dia puasa Isnin Khamis, kena 30 Syaban hari Khamis ataupun hari Isnin. Yang tu tidak timbul masalah. Bila ada sebab. Bila tak ada sebab, yang tu jadi haram. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad, dia ada banyak pandangan. Banyak pandangan yang dinyatakan oleh Imam Al-Khiraqi, menyatakan bahawa kalau bulan tak nampak disebabkan ada halangan daripada awan, maka wajib juga dia berpuasa, dan puasa tersebut dah dikira termasuk daripada bulan Ramadan. Jika bulan tak nampak tapi dihalang oleh awan, maknanya kalau awan cerah tak boleh. Kalau awan tak cerah, maka dia kena puasa. Kena puasa kerana berdasarkan hadis yang lain, faqdurulah, kamu kena hitung dia, kena ambil kira. Ambil kira macam mana? Itu kita akan bincang pada hadis yang berikutnya. Hadis yang seterusnya. Macam mana? Puasa awal sehari. Okey, tadi kita jelas mazhab Ahmad. Hukumnya haram.
Hukumnya haram. Syafi'i, Hanafi, Maliki kata haram. Cuma sebab apa diharamkan? Jadi kalau macam Syafi'i, mazhab kita mengatakan tanpa sebab. Kalau puasa tanpa sebab jadi haram. Kalau dah jadi adat tak jadi masalah. Hanafi dan Maliki kata haram kerana dia dianggap termasuk dalam Ramadan. Kalau puasa-puasa biasa saja tidak jadi haram. Tu elah je jadi khilaf di antara Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Imam Ahmad pula dia kata apa? Dia kata tengok keadaan. Kalaulah hari tu hari cerah tak nampak, maka hak itulah apa? Tidak boleh puasa. Kalau hari itu tak cerah, bila tak cerah tu tak nampak bulan, maka dia dah kira Ramadan dah, kena puasa. Tu antara pandangan Imam Ahmad, walaupun dalam mazhab Imam Ahmad ada banyak kaul dalam masalah ni. Hadis yang seterusnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa in ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Muttafaqun alaih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihatnya, iaitu hilal bulan Ramadan, berpuasalah. Dan apabila kamu melihatnya, iaitu hilal bulan Syawal, berbukalah, iaitu hari raya. Dan apabila penglihatanmu terhalang oleh mendung, fa in ghumma alaikum, mana dihalang oleh awan, terhalang, maka perhitungkanlah keberadaannya olehmu. Hitung dulu. Hitung macam mana? Faqdurulah. Ni kita bincang kemudian. Wali muslimin fa in ughmiya alaikum faqduru lahu 30. Menurut riwayat Imam Muslim dinyatakan, dan jika penglihatanmu terhalang oleh mendung, maka perkirakanlah keberadaannya menjadi 30 hari. Tak nampak, mengikut riwayat Imam Muslim sebut, tak nampak kira 30 lah Syaban. Ataupun kalau bulan Ramadan nak tengok bulan Syawal, kira 30 lah Ramadan. Tu riwayat Muslim. Faqduru lahu 30. Riwayat Bukhari, fa akmilul iddata 30. Riwayat Bukhari menyatakan sempurnakanlah bilangannya 30 hari. Walahu fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa akmilu iddata Sya'ban 30. Menurut riwayat Bukhari melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu dinyatakan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sya'ban jadi 30 hari. Hadis ni hadis sahih tetapi mempunyai lafaz yang pelbagai. Berkaitan dengan hadis ni ada beberapa pengajaran. Yang pertama sekali, asas bagi masuknya bulan Ramadan ataupun masuknya bulan-bulan Islam adalah dengan melihat anak bulan. Melihat anak bulan merupakan asas bagi masuknya bulan Ramadan ataupun masuknya bulan Syawal, dan begitulah juga bulan-bulan yang lain. Sebagaimana disebut oleh dalam hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan bahawa kalaulah kamu lihat anak bulan, kamu di situ siapa? Berapa orang? Kalau kita tengok di situ, ra'aitumu, kamu ramai tengok anak bulan. Kalau ikut lafaz dia. Tetapi yang dinyatakan oleh ulama, tidak semestinya ramai tengok. Memadai seorang saja mengikut pendapat jumhur ulama. Seorang pun dah memadai, kerana di sana ada hadis-hadis yang lain yang membenarkan kita, yang mewajibkan kita berpuasa apabila anak bulan telah dilihat oleh seorang yang boleh dipercayai. Tidak disyaratkan ramai. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian timbul masalah
ikhtilaful matali'. Tengok anak bulan. Bila kita tengok anak bulan ni, ataupun mana-mana negara ada orang yang boleh dipercayai tengok anak bulan, adakah wajib semua sekali puasa? Fasumu, maka puasalah kamu. Kamu di situ siapa? Orang yang tengok, yang duduk di kawasan yang tengok tu saja ke, ataupun seluruh dunia wajib puasa pada hari tersebut? Yang ni jadi khilaf di kalangan ulama. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia ambil kira ikhtilaful matali'. Apa makna ikhtilaful matali'? Iaitu perbezaan masa di antara sebuah negara dengan sebuah negara. Kalau katakan perbezaan 1 jam, 2 jam tu dia tidak panggil ikhtilaf matali' lagi. Sedikit saja. Tetapi kalau main sampai beza sangat, macam kita dengan Mekah, beza kita dengan negeri Eropah berbeza, itu dinamakan ikhtilaful matali'. Bila berlakunya bila antara negara yang berbeza matali' ini, mengikut mazhab Syafi'i, dia tidak wajib berpuasa jika negara yang berbeza dengan dia tu tengok. Orang Rusia tengok anak bulan, walaupun yang tengok tersebut mufti Rusia, tetapi tak wajib orang Malaysia puasa. Tu mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Adapun 3 mazhab yang lain, Hanafi, Hanbali dan Maliki, dia tidak ambil kira ikhtilaful matali'. Jadi bila ada mana-mana negara telah melihat anak bulan, maka seluruh dunia wajib puasa pada hari yang sama. Itu yang difatwakan oleh 3 mazhab ini. Dan kalau kita tengok dari segi realiti dia, kita memang payah kalau kita nak samakan puasa. Kalau bila bercanggah sangat. Contohnya percanggahan 12 jam. Kita subuh, kita tengok anak bulan bila? Waktu maghrib. Kita waktu maghrib 7 suku, 7.30 lah kata kita nampak anak bulan. 7.30. Sedangkan negeri lain 7.30 pagi. Macam mana kalau kita tengok 7.30 sini, kita nak mewajibkan negeri yang dah 7 pagi tu, kita baru nampak anak bulan, dia dah cerah. Dia lebih awal daripada kita. Jadi dari segi realitinya pun, kalau kita lihat, agak sukar untuk kita nak mengamalkan ketiga-tiga mazhab ni. Ketiga-tiga mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, mesti kena ambil kira juga. Maknanya nak sama 100% puasa pada hari yang sama, tu agak sukar. Sebab itulah tuan-tuan, ramai juga ulama-ulama mutaakhirin di kalangan ulama-ulama semasa, bukan mutaakhirin, ulama muakhirin, dia bila dia buat kajian tentang ikhtilaf matali' ini dengan kajian-kajian sains, mereka lebih cenderung dengan memberi fatwa dengan mazhab Syafi'i. Sebab realitinya memang kadang-kadang 12 jam nak buat macam mana? Kita nampak pukul 7.30 malam, dia dah pukul 8 pagi. Macam mana kita nak wajibkan dia puasa? Jadi percanggahan yang seumpama itulah yang menyokong hujah mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tambah lagi kalau kita tengok antara mazhab imam mazhab, tokoh yang awal di antara mazhab ni, Imam Hanafi, Maliki dan Imam Hanbali. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Di antara 4 ni yang banyak merantau adalah Imam Syafi'i. Yang bukan anak murid ulama mazhab lain, tetapi di kalangan imam ni sendiri yang banyak merantau Imam Syafi'i. Imam Malik kita tahu dia duduk di Madinah saja. Yang banyak merantau Imam Syafi'i. Bila banyak merantau berkaitan dengan ikhtilaf matali' ni, saya lebih memang cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i. Walaupun ada orang kata, ustaz, inilah punca kita tak bersatu, ustaz. Bukan masalah tak bersatu. Masalah Allah Ta'ala dah tentu dah di antara negara dengan negara perbezaan masa. Bila perbezaan masa,
Jadi dah jadi lumrah. Kita berbeza waktu untuk puasa. Kita berbeza waktu untuk sembahyang. Sudah jadi lumrah. Jadi tidak jadi masalah. Janganlah pula kita jadikan isu ni sebagai asas bahawa ini menunjukkan kita tidak bersatu, kita berpecah, kita orang ni kata begini, orang ni kata begini. Tidak. Sebenarnya isu yang sebenarnya dia bukannya isu. Cuma ijtihad ulama berbeza di antara mazhab kita dengan mazhab yang lain. Timbul isu falak. Ada soalan? Ada soalan nak tanya, boleh juga tanya direct tu, biar saya dengar. Tak? Kalau tak ada soalan, nak tulis pun tak apa. Okey. Berkaitan dengan falak, apakah hukum kita menggunakan ilmu falak dalam kita nak menentukan anak bulan? Para ulama sepakat menyatakan bahawa asas kita nak menentukan bulan puasa ataupun raya mesti berdasarkan anak bulan juga. Falak ni hanya apa? Hanya sebagai pembantu. Hanya sebagai pembantu, bukan kita tolak terus tak. Sebagai pembantu. Pembantu saja. Sebab kerana dengan perkiraan falak memudahkan kita untuk nak tengok. Kalau nampak, nampaklah pada waktu ni. Kalau tak nampak, tak nampaklah. Dan perkiraan falak itu tidak ditolak oleh ulama-ulama. Tidak ditolak. Sebab itulah kalau lebih-lebih lagi kalau kita ambil pendapat mazhab Imam Hanbali, lagilah kita menguatkan apa yang disebut oleh falak tadi. Tengok dalam hadis kalimah faqduru, dengan faqduru lahu salasi, dengan fa'akmilul iddata salasi. Situ timbul masalah di kalangan ulama. Hadis Bukhari dan Muslim ada sebut faqdurulah, tentukan qada dia. Hadis riwayat Muslim pula sebut 30. Mana cukupkan 30. Kalimah faqduru dikuatkan lagi dengan lafaz yang disebut oleh Bukhari, fa'akmilu al-iddata salasi, sempurnakan 30. Apa makna faqduru dengan fa'akmilu? Adakah faqduru itu dengan makna kita menyempurnakan bilangan 30? Bila berlakunya ghaim, berlakunya awan mendung, kita tak nampak anak bulan, tengok pada malam malam 30 Syaban tak nampak anak bulan kerana mendung, adakah kita kena sempurnakan 30 ataupun kita kena faqdurulah? Kalau faqdurulah mengikut mazhab Imam Ahmad, dia kata apa? Faqduru ni makna kita kira yang bilangan yang sedikit. Kita ambil bilangan yang sedikit. Sedikit macam mana? Bulan antara 29 dengan 30 dikira 29. Sebab itulah di awal tadi saya sebut bahawa ikut pada hari Syak yang berlakunya ghaim, berlakunya awan mendung, Imam Ahmad dah menyatakan dibolehkan puasa pada hari tersebut dan dah dikira Ramadan. Kenapa? Kerana dia menilai Syaban 29. Apa hujah faqduru kira ambil bilangan yang sikit? Dia berhujah berdasarkan ayat Al-Quran. Disebut dalam ayat Al-Quran, wa man qudira alaihi rizquh. Apa makna qudira? Sesiapa yang dikurangkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Sebab tu ayat ni sebut liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Orang yang mempunyai kemewahan, naklah dia belanja berdasarkan mengikut kemewahan dia. Wa man qudira alaihi rizquh, sesiapa yang Allah Ta'ala qadarkan rezekinya, tentukan rezekinya sedikit. Qudira di sini makna sedikit. Falyunfiq mimma atahullah. Jadi Imam Ahmad dia kata apa? Maksud tentukan bilangan ini, kalimah qudira ataupun faqduru, samalah dengan maksud ayat Quran tadi. Kira sikit.
sikit bulan ni 29. Jadi hujah mazhab Ahmad bila dia berpegang dengan lafaz faqdurulah. Faqduru diterjemahkan dengan apabila fa iza gumma alaikum faqdurulah. Mengikut mazhab Imam Ahmad mengatakan apabila berlakunya awan mendung ke atas kamu sehingga kamu tak nampak anak bulan, maka kiralah bulan Syaban tersebut 29. Kiralah dengan bilangan yang sedikit. Faqduru, kira dengan bilangan yang sedikit. Tapi riwayat ini bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain, dengan lafaz-lafaz yang lain yang menyatakan maksud faqduru tersebut sempurnakanlah 30 hari. Jadi tuan-tuan, punca khilaf ulama dalam memahami kalimah faqduru. Faqduru tu 29 sempurna ke, adakah dengan makna sempurnakan 30 hari ataupun kurangkan bilangan? Mengikut bahasa, faqduru boleh jadi boleh jadi kita sempurnakan dan boleh jadi kita kurangkan. Tetapi sudah pastilah bila ada riwayat yang secara sharih, secara jelas menyatakan fa akmilu iddata sya'ban 30, maka riwayat ni yang menyokong pendapat tiga mazhab yang lain lagi selain daripada mazhab Imam Ahmad, iaitu yang menyatakan maksud faqduru iaitu kita sempurnakan Syaban hingga 30 hari. Sebagaimana saya sebut tadi, asas adalah tengok anak bulan. Falak hanya membantu. Cuma daripada kalimah faqduru juga, ada ulama mentafsirkan faqduru, maka kita buat penilaian, buat perkiraan. Faqduru ni mana kita buat perkiraan. Perkiraan ni berdasarkan, sudah pastilah berdasarkan kepada orang yang mahir berkaitan dengan bulan bintang. Berkaitan dengan bulan bintang dinamakan ilmu falak. Jadi berdasarkan kalimah faqduru juga menyokong ahli-ahli falak dalam menentukan tarikh bila bermula Ramadan ataupun bila berakhir Ramadan. Daripada kalimah faqduru juga menjadi hujah bagi ahli-ahli falak, walaupun memang tak nampak anak bulan, tetapi ahli falak buat perkiraan. Kira-kira sepatutnya memang nampak tetapi tak nampak. Jadi perkiraan tu sebenarnya lebih mirip kepada, kalau nampak anak bulan lebih mirip kepada Hambali. Kalau dia buat perkiraan kira-kira macam tak nampak, mirip kepada tiga mazhab lain. Maknanya kalau keputusan falak nampak ataupun tak nampak, tak lari daripada fatwa daripada empat mazhab ini. Sebab itulah tuan-tuan, berkaitan dengan anak bulan ni sebenarnya bukannya isu yang besar sangat. Ada seorang hamba Allah pernah berhujah dengan saya. Dia kata sepatutnya, dia kata kita raya awal lagi. Sebab apa? Sebab tengok ni, hari raya pertama kita dah boleh nampak dah anak bulan. Anak bulan kalau besar macam ni dia kata sepatutnya dah tu dah. Anak bulan ni kalau nampak ni mana lama dah raya. Saya tanya dia, awak belajar falak di mana? Tak belajar. Dengar-dengar kata, memang gitulah. Teori ambil di mana? Bila tak ada teori, tak ada ilmu falak yang dia belajar, tiba-tiba dia berasa gitu, tu bukannya hujah yang membenarkan kita membuat keputusan begitu dan begini. Kalau kita tak erti ilmu falak, kita hanya percaya kepada pihak-pihak yang berwajib lah dalam menentukan masalah ni. Dia ada pakar-pakar dia, ada orang yang mahir di bidang dia dalam menentukan tarikh-tarikh ni. Tapi kalau kita tak mahir, jangan kita petikai. Kalau kita betul-betul mahir dan kita ada autoriti, sepatutnya kita membantu pihak-pihak yang berwajib
dalam kita nak menentukan bila bulan Ramadan, bila bulan Syawal mula. Sepatutnya begitu. Tapi kalau kita seorang-seorang pandai-pandai, tu jadi kucalana kita. Kucalana yang tidak sepatutnya berlaku. Kadang-kadang bila ikhtilaf matalik ni timbul isu besar antara kita dengan Saudi. Nak puasa bila Syaban puasa hari Arafah, nak ikut Saudi ke ikut kita. Tu puaslah kita nak bahas gitu gini. Balah dalam Facebook tak habis-habis dah. Lah tak puasa belaka. Tak puasa belaka. Kerana apa? Kerana hujah kalau katakan puasa pada hari yang dengan waktu Saudi, kita tak masuk lagi. Tak jadi hari Arafah lagi. Kita baru 8 Zulhijjah. Tapi kalau kita puasa pula pada 9 Zulhijjah ikut waktu kita, Arab Saudi dah raya, haram pula kita puasa. Jadi dua-dua tak payah puasa. Ada orang buat fatwa gitu dah, dua-dua tak payah puasa. Cari jalan nak melepaskan diri. Sebenarnya isu tersebut timbul berdasarkan kepada ikhtilaf al-matalik tadi. Hadis yang seterusnya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fa sama wa amara an-nas bi siyami. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan orang ramai melihat munculnya hilal. Hilal ni anak bulan. Lalu aku memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa diriku pun melihatnya. Maka baginda berpuasa dan memerintahkan kepada orang ramai untuk melakukan puasa. Hadis riwayat Abu Dawud dinilai sahih oleh Hakim dan Ibnu Hibban. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Arabiyan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilala faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadar rasulullah qala na'am qala fa'adhin fin nasi ya bilal an yasumu ghada rawahu al-khamsatu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjaha an-Nasa'i irsalah. Ibnu Hibban radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa pernah ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sungguhnya aku telah melihat hilal, iaitu anak bulan Ramadan. Nabi bertanya, apakah kamu mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Dia menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu mengakui bahawa Muhammad adalah utusan Allah? Dia menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, umumkanlah kepada semua orang untuk mulai berpuasa esok. Hadis riwayat khamsah dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, namun Nasa'i lebih cenderung menilainya sebagai hadis mursal. Sedikit berkaitan dengan sanad hadis ni. Hadis yang pertama tidak timbul masalah, memang hadis yang sahih. Hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Abbas ada perbahasan di kalangan ulama, dan perbahasan tersebut sehingga berlaku khilaf di kalangan ulama adakah hadis ini sahih ataupun tidak. Dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar bahawa hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan ditarjihkan oleh Imam Nasa'i. Hadis ni hadis mursal. Hadis mursal iaitu hadis yang tidak disebut sahabat, tabi'in terus angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila khilaf di kalangan ulama hadis ini, kita kena lihat yang mana yang lebih kuat. Kalau kita tengok khilaf di sini di antara Imam Ibnu Hibban, khilaf di sini satu pihak Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Khuzaimah, satu pihak yang lain Imam Nasa'i. Ada khilaf di antara Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dan
bila kita lihat, bila dikaji oleh ulama-ulama pula, bahawa hadis ini juga selain daripada Imam Nasai, Imam Tirmizi juga dia menghukumkan hadis ni hadis mursal. Hadis mursal. Bila berlaku khilaf di antara satu pihak Imam Tirmizi dengan Nasai, satu pihak lain Imam Ibn Hibban dengan Imam Ibn Khuzaimah, sudah pastilah kebiasaannya yang kuat adalah pendapat Imam Nasai dan Imam At-Tirmizi rahimahumullahu ta'ala. Kerana apa? Kerana Imam Ibn Hibban dan Imam Ibn Khuzaimah ini juga terkenal dalam tasahul. Apa makna tasahul? Kadang-kadang dia terlalu mudah mensahihkan hadis. Hadis yang tidak sampai tahap sahih, sebahagian daripadanya disahihkan oleh Imam Ibn Hibban, dan begitulah juga disahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Tapi kedua-dua ni bila tidak ada ulama lain canggah, tak timbul masalah. Bila ada ulama lain canggah, kita tengok ulama tu macam mana, ulama hadis tu macam mana. Kalau yang canggah Imam Ibn Hibban ni Ustaz Khairul, tolak tepi pendapat Ustaz Khairul. Tapi kalau yang canggah Imam Ibn Hibban ni siapa? Yang canggah Imam Tirmizi dengan Nasai, sudah pastilah Imam Tirmizi dan Nasai lebih kuat lagi. Itu kebiasaan. Saya sebut kebiasaan. Kerana di sana ada juga, walaupun Imam Bukhari sendiri, tetapi dalam masalah yang rajih, yang lebih tepat bukan pandangan Imam Bukhari. Ada kadang-kadang Imam Bukhari dah sama dah pandangan dia dengan Imam Tirmizi, tetapi pendapat ulama yang lain lebih kuat daripada Imam Bukhari. Tapi perkara tersebut tak banyak. Ghalib dia kebiasaannya pendapat Imam Bukhari lah lebih kuat daripada imam yang lain. Jadi hadis ini, hadis Ibnu Abbas ini, ada khilaf di kalangan ulama sama ada mursal ataupun sahih. Dan kedudukan mursal ni tuan-tuan, sebenarnya dia dah dekat nak pergi ke hasan dah. Dia dah dekat dah. Kerana tabi'in dia tak sebut sahabat, dia terus angkat kepada Nabi SAW. Apa makna tabi'in? Dah nama Ibnu Abbas tu macam mana pula? Tidakkah Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi? Jadi pendapat yang mengatakan hadis ni mursal, mereka menyatakan sebenarnya bukan nama Ibnu Abbas tidak timbul dalam sanad hadis ni. Sanad hadis ni tidak timbul nama Ibnu Abbas. Sebaliknya daripada Ikrimah terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah seorang tabi'i. Dia tidak ada menyebut nama Ibnu Abbas. Jadi tuan-tuan, dua hadis depan kita. Hadis Ibnu Umar, orang nampak bulan, kemudian Ibnu Umar bagi tahu Rasulullah suruh orang puasa. Ini asas kepada nak menentukan bulan Ramadan, maknanya melihat anak bulan. Ini sebagaimana yang kita dah sebut tadi. Dan hadis Ibnu Abbas menunjukkan seorang pun dah memadai. Dia tengok bila datang seorang, Nabi tanya, mu ni mengucap tak? Mengakui keesaan Allah? Ya. Mengucap la ilaha illallah? Mengucap tak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ya. Maknanya kamu ni memang orang Islam sungguh. Bila Islam kamu sahih, akidah kamu betul, kamu dah melihat anak bulan walaupun kamu seorang. Nabi suruh Bilal untuk mengiklankan bahawa esok puasa. Jadi masalah ni bergantung, menunjukkan bahawa walaupun seorang yang melihat anak bulan, dia telah diterima. Kerana dalam masalah penyaksian, ada saksi yang mesti nak dua orang. Ada saksi yang dah memadai seorang. Yang memadai seorang ni isu tengok anak bulan ni, memadai seorang lelaki. Ada saksi yang memadai seorang perempuan. Apa dia? Dalam isu apa? Memadai seorang perempuan menjadi saksi. Boleh dah? Sah dah?
Mina. Ketua kelas puas mikir. Lain kali ya jawab lah. Kalau saya tak ingat nak jawab, tulis soalan ya. Sama ada saya tak ingat ataupun saja malas jawab. Tak wajib tak? Okey. Memadai seorang saksi saja dalam isu melihat anak bulan. Ini pengajaran daripada hadis ni. Hadis yang seterusnya. Wa an Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu anha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Rawahu al-khamsah wa mal an-Nasa'i wa at-Tirmidzi ila tarjih waqfih wa sahhahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban walid-Darqutni la siyama liman lam yafridhu min al-lail. Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidak melakukan niat puasa di malam harinya sebelum fajar, maka puasanya tidak sah, ataupun maka tiada puasa baginya. Hadis riwayat khamsah. Tirmizi dan Nasa'i lebih cenderung menilainya sebagai hadis mauquf. Iaitu hadis mauquf, apa dia? Kenyataan sahabat. Maknanya mengikut Imam Tirmizi dan Nasa'i, ini kenyataan Hafsah, bukannya kenyataan Rasulullah. Namun Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menilainya sebagai hadis marfu'. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban diangkat hadis ni merupakan kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat Daraqutni disebutkan tidak sah puasa orang yang tidak memastikan niatnya sejak malam hari. La siyama liman lam yafridhu minal lail. Maknanya sama dengan hadis tadi. Okey. Berkaitan dengan hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah binti apa? Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi tuan-tuan, dia dua sahabat yang menjadi khulafa rasyidin, tiga sahabat di kalangan khulafa rasyidin merupakan dua di kalangan khulafa rasyidin merupakan pak mentua kepada Rasulullah, dan dua merupakan menantu kepada Rasulullah. Jangan kita lupa. Dua pak mentua, Abu Bakar dengan Umar. Dua menantu, Sayyidina Osman dengan Sayyidina Ali. Kalau orang kata, ustaz, tak ke kroni tu, nak jawab macam mana? Jawapan yang paling tepat. Dah, pak mentua dengan menantu, tidakkah kroni? Jadi khulafa rasyidin, dua pak mentua, dua menantu, macam tak ada orang lain. Kalau orientalis nak petikan, jawapannya paling mudah tuan-tuan. Bukan Rasulullah pilih. Rasulullah dah wafat, yang memilih Abu Bakar siapa? Umat Islam, sahabat-sahabat lain pilih. Oleh kerana kelayakan yang ada pada Abu Bakar, sahabat yang lain pilih. Bukan kerana kroni. Kalau Nabi pilih kerana ada kerana kelayakan sungguh, tu pun tak timbul masalah dah. Apatah lagi bukan Nabi yang pilih secara jelas, lantik secara jelas keempat-empat ni sebagai khalifah. Cuma Nabi sebut khulafa selepas padaku al-khulafa'u ba'di 30 sanah. Mana khalifah selepas padaku 30 tahun. Jadi dengan berakhirnya pemerintahan Sayyidina Ali dan beberapa bulan ditambah oleh Sayyidina Hasan, maka
pada tahun tersebut tahun tersebut adalah tahun yang ke-40 Hijrah. Rasulullah wafat tahun yang ke-10. Tolak. Selepas pada Rasulullah wafat, maknanya berakhir dengan Sayyidina Ali, tak termasuk Sayyidina Muawiyah di kalangan khulafa Rasyidin, walaupun Sayyidina Muawiyah juga merupakan sahabat Nabi. Bukan koman, dak hebat, tetapi dia bukan khulafa Rasyidin. Jadi Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar dan merupakan tokoh yang seringkali dicerca oleh Syiah. Nak jadi Syiah sejati mesti kutuk Abu Bakar dan Umar dan kutuk anak kedua-dua Abu Bakar dan Umar, iaitu Hafsah dengan Aisyah. Ni Syiah sejati lah. Tu. Bahkan amalan mengutuk keempat tokoh ni bukan hanya di kalangan Syiah yang terdahulu, Syiah, majoriti Syiah yang ada sekarang ni pun masih mengamalkan. Termasuk Imam Khumaini dulu pun ada buku dia yang dia ambil nakal daripada buku Syiah yang sebelum pada dia. Dia ada satu doa kutukan kepada Abu Bakar, Umar dan sahabat dan Hafsah dan Aisyah. Mana Imam Khumaini dulu pun begitulah kedudukan dia. Sebab itulah kalau kita nak namakan mereka ni sebagai golongan Rafidhah pun tak jadi salah. Apa makna Rafid? Maknanya golongan yang menolak, yang menolak terus kepimpinan selain daripada Sayyidina Ali, menganggap Ali lah satu-satunya. Okey, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang niat puasa. Siapa yang tidak bermalamkan puasa, yubayyit daripada kalimah bata yabitu, abata yubayyitu, bayyata yubayyitu. Bayyata iaitu bermalam puasa, iaitu bermalam, niat bermalam, niat di waktu malam. Waktu malam bila? Sebelum daripada fajar. Ini menunjukkan bahawa wajib niat pada waktu malam. Jadi dalam isu ni, adakah berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah wajib niat pada waktu malam tersebut pada semua jenis puasa ataupun ada puasa-puasa yang tertentu saja? Adapun dalam mazhab Maliki menyatakan bahawa bila sebut hadis ni secara umum, maka umum juga puasa, tak kira puasa sunat ke puasa wajib, dia mesti berniat di waktu malam. Adapun mazhab Hanafi kata niat di waktu malam ni hanya pada puasa qada dan puasa nazar yang tidak tertentu. Tapi puasa Ramadan tak disyaratkan niat pada waktu malam. Puasa Ramadan boleh niat di pagi hari. Imam Hanafi kata kerana Ramadan ni memang kita dah biasa puasa dah tahu dah waktu tu memang waktu puasa, tak perlu ta'yin dah. Jadi tak perlulah kita nak tentukan pada waktu malam. Jadi hak yang perlu pada niat di waktu malam ni puasa yang tidak ada ta'yin lagi. Kita nak puasa qada, esok tu tak semestinya qada. Sama ada kita nak qada ataupun tidak. Kalau kita nak qada, malam ni kena niat. Itu mengikut mazhab Hanafi. Tapi puasa Ramadan, esok nak puasa tidak, memang kena puasa. Dah Ramadan dah, tak perlu niat pada waktu malam, memadai niat di pagi hari saja. Itu mazhab Hanafi. Adapun mazhab kita dan mazhab Imam Ahmad, semua puasa yang wajib niat di waktu malam. Tetapi puasa yang sunat dibenarkan niat di siang hari. Kenapakah ulama-ulama Syafi'i, Ahmad dan Hanafi ini membezakan ada puasa yang boleh di waktu siang, ada niat di pagi hari, ada puasa yang kena niat di waktu malam, sedangkan hadis sebut niat waktu malam? Kerana mereka mentafsirkan dua hadis
berbeza. Hadis berkaitan dengan niat di waktu malam, dan hadis yang seterusnya hadis Aisyah yang kita akan baca nanti. Apa dia hadis Aisyah? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin faqala hal indakum syai' qulna la qala fa inni idhan sha'im thumma atana yawman akhar faqulna uhdiya lana hais faqala arini laqad asbahtu sha'iman fa akal rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, di saat hari Nabi SAW menemui kami lalu bertanya, iaitu pernah satu ketika Nabi masuk jumpa dengan aku, Nabi bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk dimakan? Kami menjawab tidak. Baginda SAW menjawab, kalau begitu sebaiknya aku berpuasa. Mana kalau begitu aku puasa. Pagi tanya bini, ada tak makanan? Tak ada. Jadi aku puasa lah hari ini. Kemudian di hari yang lain baginda masuk menemui kami dan kami mengatakan, kebetulan ada yang mengirim bubur hais. Baginda SAW bersabda, kalau begitu hulurkanlah, kerana sejak pagi aku belum makan sesuatu pun. Lalu Nabi SAW memakannya. Jadi daripada hadis ni kita lihat bahawa Nabi niat puasa bila? Pagi hari. Nabi tanya dulu, ada tak makanan? Tak ada. Jadi aku puasa lah. Mana waktu tu baru Nabi berniat. Nabi dah nak pakai pagi dah, tapi tak ada makanan pagi, baru Nabi berniat puasa. Jadi inilah yang dijadikan hujah oleh mazhab-mazhab yang membezakan di antara puasa yang kena niat malam dan puasa yang dibenarkan niat pagi. Niat pagi. Jadi puasa hak macam mana kena niat malam, puasa hak macam mana niat pagi, tu ada khilaf di kalangan ulama. Jadi yang zahirnya mengikut mazhab Syafi'i, hadis Aisyah ini ditafsirkan dengan puasa sunat. Kita ambil Syafi'i lah. Hal yang mudah kita nak bersyarah kalau kita nak mengajar ke. Hadis Aisyah ditafsirkan dengan puasa sunat. Hadis Hafsah tadi ditafsirkan dengan puasa yang wajib. Barulah tidak ada percanggahan. Ini dari segi zahir juga nampak macam bercanggah. Tetapi para ulama menyelesaikan percanggahan tersebut dengan mereka membuat taufik ataupun mensyarahkan setiap hadis dalam keadaan yang berbeza. Hadis yang kena puasa malam adalah puasa yang wajib. Hadis yang boleh niat pagi adalah hadis tentang puasa sunat. Jadi tak timbul masalah. Wa an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr, muttafaqun alaih. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Apa gelaran dia? Sahal bin Sa'ad. Orang biasa baca hadis biasa jumpa nama ni. Sahal bin Sa'ad. Ibnu Abbas. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan tetap dalam keadaan baik. La yazalun nasu bi khair, sentiasalah manusia berada dalam keadaan baik selagi mana mereka menyegerakan berbuka. Walid Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Allah berfirman, di antara para hamba-hambaku yang paling aku cintai ialah orang-orang yang paling menyegerakan berbukanya. Tuan-tuan, ini di antara kelebihan berbuka awal. Buka awal ni maksud dia bila kita yakin masuk waktu. Bukan buka awal orang lain buka 7.30 masuk maghrib, kita buka pukul 6. Itu bukan maksud dia. Maksud dia bila dah yakin masuk waktu tanpa kita berlengah untuk berbuka puasa. Kerana
kita mengikut perintah daripada mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga memberi kebaikan kepada kita. Tapi tuan-tuan, ada penulisan yang cukup terkesan untuk kita muhasabah. Saya pernah baca satu tulisan, dia kata apa? Dia kata kebanyakan, hampir semua umat Islam tertunggu-tunggu waktu berbuka puasa, dan mereka kebiasaannya tak lewat bab berbuka. Tapi jarang sangat orang yang tertunggu-tunggu waktu sembahyang. Kebiasaannya memang lewat sembahyang. Tak kita tak? Paling lewat pun 5 minit lewat berbuka. Ada lewat setengah jam. Tunggulah dulu. Tunggu ni, ngadak saja dah 10 minit dah. Sebelum masuk lagi. Kalau sembahyang ada, kita tunggu di masjid dulu. 10 minit lagi nak masuk ni, tunggu dulu. Tak lah. Tu suatu muhasabah bagi kita. Sepatutnya sembahyang pun kita kena dahulu kena ambil berat. Begitulah juga dalam masalah berbuka puasa. Jadi hadis ni mudah saja. Kesahihan hadis tidak timbul masalah. Dari segi makna je mudah. Hadis yang seterusnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bersahurlah kamu kerana sesungguhnya bersahur itu membawa berkat, muttafaqun alaih. Saya nak tanya, dalam kitab tuan-tuan, fa inna fis sahur ke fis suhur? Sin bagi depan ke bagi atas? Bagi depan. Ada bagi atas? Bagi atas. Sahur dengan suhur. Cikgu Sa. Ada su. Ada kitab tulis su fis suhur. Ada. Okey, berkaitan dengan hadis ni kita boleh baca kedua-dua. Kerana apa? Kerana as-sahur makanan yang disediakan untuk bersahur. Kalau kita baca tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu sesungguhnya pada makanan yang disediakan untuk bersahur tu ada berkat. Kalau kita baca suhur, perbuatan. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu kerana perbuatan bersahur tu dijanjikan keberkatan oleh Allah Taala. Dan dua-dua ulama kata betul belaka. Kita boleh nak baca fis sahur. Kalau fis sahur makna makanan tersebut ada berkat. Makanan yang kita sediakan untuk sahur. Kalau suhur, perbuatan makan sahur ada keberkatan. Dua-dua boleh. Jadi hak mana tulis sa tu, tulis juga boleh kita nak dhabit su pun betul. Kalau hak tulis su, sa pun betul juga. Sa maknanya makanan, sahur makanan yang disediakan untuk bersahur. Kalau suhur, perbuatan makan sahur tu. Hadis ni juga mudah kita nak faham, tak perlu syarah. Bahkan walaupun disebut makan di sini, disebut sahur di sini, sebenarnya sahur ni tidak dikhususkan kepada makanan. Bahkan minum pun dah dapat keberkatan. Kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sebut as-sahuru kulluhu barakah fala tad'u. As-suhuru kulluhu barakah fala tad'u. Sahur ni semua sekali berkat, jangan kamu tinggal. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma. Walaupun kamu teguk, salah seorang kamu teguk seteguk air. Mana seteguk air, kalau niat untuk sahur dah dapat keberkatan tersebut. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat sentiasa mendoakan orang yang bersahur. Sebab itulah kita rasa malas, rasa tak selera, minum air sudahlah.
air masak ke, dah dikira dapat dah fadilat sahur. Dan perintah sahur ni tasaharu, suruh supaya bersahur. Bila suruh kebiasaannya wajib, tetapi tidak ada ulama menyatakan sahur ni wajib. Jadi berkaitan perintah sahur ni adalah perintah yang sunat sahaja. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa sahur walaupun dia merupakan amalan yang dijanjikan keberkatan, tetapi dia bukannya wajib. Hadis yang seterusnya, wa an Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamr fa in lam yajid falyuftir 'ala ma fa innahu tahur. Rawahu al-khamsah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu telah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, apabila seseorang di antara kamu berbuka, hendaklah berbuka dengan makan buah tamar, buah kurma. Dan jika tidak menemuinya, hendaklah berbuka dengan minum air, kerana sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan. Ini di antara adab-adab ataupun antara makanan yang disarankan oleh Nabi SAW ketika kita berbuka puasa. Kita mulakan dengan tamar ataupun disebut dalam hadis yang lain rotab. Kalau tak ada rotab baru tamar. Kerana tamar dan rotab ini merupakan makanan yang sangat sesuai untuk kita makan bila dalam keadaan turut lapar. Ini telah disabit oleh kajian-kajian sains. Kajian sains mengatakan di antara makanan yang paling sesuai ketika perut kita lapar dan mudah perut kita nak menghadamkan makanan tersebut dan tubuh kita mudah mendapat kekuatan daripada makanan tersebut adalah kurma. Ini ahli-ahli sains telah buat kajian, memang itulah yang terbaik. Begitulah juga air. Selain kalau tak ada air, tak ada tamar, boleh kita minum air. Air memberi kekuatan kepada tubuh kita. Ini satu sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minum air juga sunnah Nabi. Jadi tuan-tuan, banyak zaman sekarang ni orang berniaga jual makanan sunnah lah. Lepas pada ni siapa nak berniaga air mineral, air dia kata boleh juga kata tak. Air ni adalah minuman sunnah. Tuan-tuan, berkaitan dengan perniagaan ni kita kena hati-hati. Walaupun sunnah tuan-tuan, tetapi bukan hanya makanan saja sunnah, tetapi cara memakan juga sunnah. Kita makan melampau, contoh kambing tak? Makan kambing memang sunnah Nabi, tapi cara kita makan kambing tak ikut sunnah, tu tak jadi juga. Kalau nak ikut, kita cuba ikut sebaik mungkin. Hadis seterusnya. Hadis mudah-mudah ni tak perlu syarah. Sebab tengok depan-depan ni yang hebatlah kena. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Qala wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Falamma abau an yantahu 'anil wisali wasala bihim yawman thumma ra'awul hilal faqala law ta'akhkhara al hilalu lazidtukum kal munakkili lahum hina abau an yantahu. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Puasa wisal ni iaitu sambung terus 2 hari tak payah buka. Tu puasa wisal. Sambung 2 hari tanpa berbuka. Lalu ada seorang lelaki dari kaum muslimin yang berkata, "Wahai Rasulullah, akan tetapi mengapa kamu melakukannya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapakah di antara kamu yang mampu berbuat seperti diriku? Kerana sungguhnya meskipun aku bermalam, namun Tuhanku memberiku makan dan minum."
Ketika baginda melihat mereka tidak mahu menghentikan wisalnya, baginda melanjutkan puasanya bersama mereka hari berikutnya. Kemudian hari berikutnya lagi, sesudah itu mereka melihat hilal iaitu bulan Syawal. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya hilal muncul terlewat, nescaya aku akan mewisalkannya lagi terhadap kamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian dengan nada menegur mereka sejak baginda melihat mereka tidak mahu menghentikan wisalnya. Satu hukum berkaitan dengan puasa iaitu puasa wisal. Puasa wisal sebagaimana saya sebut tadi, sambung terus 2 hari tanpa berbuka. Kita tengok hadis ni, Nabi larang puasa wisal. Ada orang petikai, wahai Rasulullah, mu ni buat macam mana mu larang aku? Kamu larang kami puasa wisal, tetapi kamu buat juga. Lalu Nabi jawab, dia kata, kamu tidak sama dengan aku. Aku Allah Ta'ala bagi makan dan minum. Mu tak nampak aku makan dan minum, tetapi Allah Ta'ala bagi aku makan dan minum. Apa makna Allah Ta'ala bagi aku makan dan minum? Para ulama menyatakan ini ayat ni majaz. Maknanya Allah Ta'ala bagi aku kekuatan seumpama aku makan dan minum. Bukan Allah Ta'ala bagi makan tengah tidur masuk nasi dalam mulut, tak. Tengah tidur masuk air dalam mulut, tidak. Tetapi kekuatan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi seumpama orang lain makan dan minum. Orang lain berbuka bersahur, esok puasa pula, jadi Nabi tak payah buka, tak payah sahur, boleh wisal. Kekuatan dia sama dengan orang lain. Nabi kata orang lain bukan macam aku. Aku ni Allah Ta'ala bagi makan dan minum, iaitu bagi kekuatan kepadaku macam orang lain makan dan minum. Tiba-tiba sahabat-sahabat tak puas hati, sambung juga, sambung 2 hari, sambung 2 hari. Bila akhir sampai bulan Syawal, Nabi kata, kalau aku tak nampak bulan Syawal ni, nak ajak mewisal lagi ni, nak tengok setara mana daya. Mana Nabi seolah-olah nak peli. Mu ni degil sungguh, aku tak bagi, nak sambung juga. Ni nasib baik dah. Nasib baik habis dah Ramadan. Kalau tak habis lagi, aku nak suruh mu sambung lagi. Rasa gagah sangat. Nabi seolah-olah seolah-olah peli sahabat-sahabat dia yang tak nak meninggalkan wisal. Cuba nak puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka puasa. Tuan-tuan, apakah hukum wisal? Hukum wisal ini mengikut zahir hadis ni seolah-olah haram. Nabi melarang daripada wisal. Larangan tersebut haram ataupun makruh. Dalam mazhab kita, hukum puasa wisal adalah haram. Haram puasa 2 hari tanpa berbuka. Cuma dalam mazhab lain dia kata makruh je. Sebab apa makruh? Sebab Nabi tak larang sungguh-sungguh. Nabi larang, lepas tu ada juga sahabat buat. Itulah. Kalau tak habis lagi Ramadan, kalau tak nampak lagi bulan Syawal ni, aku nak ajak wisal lagi. Maknanya Nabi tak bagi kata putus, kata tak boleh sungguh. Kalau tak boleh sungguh, hari ni tak boleh, esok mau buat. Nabi larang terus. Tapi Nabi biar sampai Syawal. Mana disebabkan Nabi biar walaupun seketika, ini menunjukkan bahawa tidak haram 100%. Sebab itulah sebahagian daripada ulama menyatakan makruh saja hukum puasa wisal ni. Sebab ada sambungan daripada hadis tadi. Kalau daripada awal tadi nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal, habis setakat tu saja, memang haram sungguhlah. Mungkin tidak ada khilaf dekat ulama, tetapi bila hadis ni, kisah ni panjang, ada sahabat yang meneruhkan lagi, dan Nabi hanya peli begitu saja. Nabi tidak bagi suatu keputusan yang muktamad tentang tak bolehnya puasa. Kalau haram sungguh, sudah pastilah Nabi larang terus. Mu jangan buat.
Makan juga pada malam ni, buka juga, mestilah begitu. Jadi itu yang menyebabkan para ulama khilaf dalam menentukan larangan tersebut, sama ada haram ataupun hanya makruh saja. Kalau kata haram, walaupun Nabi benarkan seketika, tetapi bila Nabi marah di akhir perbuatan tersebut, ini menunjukkan bahawa larangan tersebut larangan haram. Itu dua perbahasan, dua pandangan di kalangan ulama, sama ada haram ataupun makruh. Jadi yang terbaik tak payahlah buat, walaupun kita gagah macam mana sekalipun, ambillah sunnah sahur, ambillah sunnah berbuka puasa awal. Hadis yang seterusnya berkaitan dengan adab-adab berpuasa, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.